Hai, khabar semua? Assalamualaikum. Sihat? Allah. Waalaikumsalam. You all nak tengok dah video yang I postkan mengenai Pass the Brush Challenge. Kategori is Malaysian Drag Queen. Wow. Dalam banyak-banyak negara, Malaysia juga yang mengeluhkan. Kenapa ya? Sedangkan itu bukan budaya kita. Sedangkan itu bukannya perkara yang biasa-biasa. Well, netizen. Allah masih lagi kurniakan ilham untukku berkata-kata. Tahu cakap apa dah. Semakin hari semakin banyak pula kejadian-kejadian. Semakin menjadi-jadi kejadian. Lepas satu kejadian. Adakah ini tanda-tanda yang kita sedang mengalami perubahan yang di mana sedang menantikan kehadiran yang dikatakan mata satu ataupun dua ataupun tahulah. Yang penting sekarang ni akan banyak lagi kejadian-kejadian yang pelik dan sama. Kejadian-kejadian yang pernah berlaku dalam sejarah sebelum ni kan, semuanya terjadi dalam Malaysia. Alhamdulillah. Itulah kan, orang Malaysia kita ni malas nak fikir. Dan orang Malaysia kita ni semua nampak depan mata je, tapi di belakang mata tak nak kaji pun, kan? Now, why I'm doing a weird things? Why I'm doing a weird things? Dan Allah kurniakan ilham untuk memberitahu sesuatu yang berlaku ke hadapan. Macam mana aku nak ceritakan? Tak siapa boleh ceritakan. Ini terjadi. Terus terjadi. Jadi nak salahkan siapa? Salahkan Tuhan. Sekiranya kau salahkan Tuhan, kau meragu-ragukan kepercayaan dan keyakinan kau terhadap Tuhan, terhadap Allah itu Tuhan. Jadi kita nikmatilah, ya. Kita nikmatilah satu persatu. Allah akan bongkarkan sifat-sifat mustahil yang mungkin kita rasa ini hanya satu hayalan, namun bukan satu hayalan. Ini kenyataan dikumpul-kumpulkan menjadi satu penceritaan.
Malaysia. Malaysia kan terlalu selesa dalam kehidupan, terlalu rasa fikirkan yang kita hebat. Pernah juga ada salah seorang daripada selebriti yang menyatakan, pandangan saya, pendapat saya tentang Malaysia, satu dunia, semua orang nak memiliki Malaysia. Ramai yang nak menaluki Malaysia, ramai juga yang ingin menikmati keindahan yang ada dalam Malaysia. Tapi itulah, orang Malaysia tidak appreciate. Yang tahu membuatkan kecelakaan, kekotoran dan kepentingan diri sendiri. Buat macam mana? Tunggulah sampai peringkat nanti kita menerima kebalaan. Lebih dahsyat lagi ni. Entahlah. Yang lelaki tak macam lelaki, yang perempuan tak macam perempuan lah sekarang. Macam-macam. Jadi I dah fed up nak fikir semua ni dah. I dah kuasa nak fikir semua ni dah. Okay. Pening pada otak I. Lebih baik fikirkan 10 malam terakhir ni, I menikmati kenikmatan 10 malam terakhir lagi bagus daripada aku memikirkan tentang masalah-masalah apa yang terjadi, kejadian semua ni. Pening kepala otak I. Pening. Malas nak fikir dah. Boleh tak doakan di malam pertama 10 malam terakhir ni supaya Allah mempercepatkan kiamat? Boleh tak? Tak lara lah tengok dah keadaan semua ni. Pening lah. Boleh tak kita tamatkan saja riwayat al-dunia al-bumi ni yang penuh dengan luaran? Boleh tak? Tak kuasa dah. I dah tak kuasa dah. I dah tak sanggup dah untuk melihat kejadian-kejadian diri I sendiri pun tak larat dah. Tak nak. Dah tak mampu untuk melihat kejadian-kejadian yang makin huru hara. Penat. Kita penat, Wak. Kita penat. Kita penat dah dengan keadaan. Bila lah kita nak dapatkan balik kebangkitan semula? Jadi bagi PMS masuk ni kesepak saya. Tak nak. Adik, salah kau pelotak kau bodoh. Dia bagi PMS masuk. Adik tolong dia, aku dah tak larat dah adik. Boleh tak aku doakan supaya Allah percepatkan kiamat ni?
Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Entahlah, mahal lagi. Zam-zam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lega. Dapat minum air zam-zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kau ni malam 21 Ramadan yang duk seksi-seksi sangat ni dah kenapa? Alah, aurat lelaki pusat lutut bodoh. Ya, tetapi bukan bermakna boleh ditayang suka hati untuk tontonan umum dah khalayak. Habis bulan Ramadan je kau nak kena baik-baik. Bulan-bulan lain kau je jahanam macam tu. Sekurang-kurangnya dalam setahun Apa sebulan. dia? Apa buat? Ha? Kau pergi Macam tengok mana? video tu tak? Kau tengok video terakhir tu. Aku cuak asal. Aku risau tu. Video apa? Alah, drag queen Malaysia pass the brush. Macam mana MCO? Okay? I'm fine. I'm loving it. Lagi panjang lama sikit lagi bagus. Aku doakan supaya PKP ni akan berlanjut lagi. Memang akan. Dia akan jadi PKP balik. Kalau ada case increase lah. Dia akan jadi PKP balik. Yalah. Bala Allah akan turun lagi sebab Malaysia dah makin menjadi-jadi dan ramai yang sedang ingin memiliki Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kita pun tak sangka benda ni nak berlaku. Taklah, benda ni semua dah di-plan lah tu. Aku dah plan lah. Aku pun makan tidur bercinta, makan tidur bercinta, makan tidur bercinta. Aku Cinta cinta corona. dengan Allah jadi bagus. Cinta corona. Aku berkebun. Berkebun. Aku cinta dengan Allah je. Aku nak pulang. Cinta corona. Ini cinta corona. Aku serahkan segala ragaku. Aku tak cinta dengan corona. Siapa nak putih? Makan ni. Siapa nak putih? Blong. 2 minggu saja. Sehari 2 biji sebelum tidur. Dua minggu Berapa minggu 2 dah minggu. makan dah? Ni pasal lampu belum.
Ada orang sponsor. Banyak dah aku dapat sponsor bulan-bulan puasa ni. Alhamdulillah. Berapa lama? Ha? Berapa lama dah kau makan? Dah 2 minggu. Dah hari ni berapa lah? Hari ni dah 21 hari lah. Before and after foto boleh? Boleh, insyaAllah. Dah cerah nanti. Aku minta dia sponsor aku 3 bulan. Okay. Kan? Buktikan. Buktikan. Tapi tak ada lah nak putih macam kau. Aku dah gelap lah. Toner kulit ni sekata lah lepas ni. Ya. Susah. Aku dapat ubat putih, aku dapat scrub, aku dapat kopi pelangsing. Aku tak ada masa nak buat semua tu. Ha? Aku tak ada masa nak buat semua tu. Orang dah bagi, aku pun Allah. terima Rezeki. rezeki. Kan? Kalau mujarab, kita war-warkan. Kau tak mujarab? Ya? Kalau tak mujarab, kita bercinta. Eh, yang langsing tu berapa lama? Dia kata kalau ambil dengan konsisten, dalam masa 2 minggu boleh turun 3 kg. Mai ikut aku. Kau ikut aku tak sampai berapa hari? 2 minggu 3 kg. Mai ikut aku. Ikut aku kena 2 minggu. Seminggu bro boleh tone down bukan setakat 3 kg, 5 kg boleh bagi. Oh! Steady! 5 kg boleh bagi dalam seminggu. Ada berani follow aku. Kau tak berani jangan follow aku. Bab-bab kurus ni kan. Bab-bab nak kurus, nak langsing ni kan. Dia kena disiplin juga. Macam aku, tak adanya. Bro, aku semua kau ada tanah kan? Cuba kau kebun bro. Ha? Ada tanah rumah kau? Ada. Berkebun. Tapi rumah Kebun, yang bro. ni balik rumah sini, yang rumah sana tak ada. Rumah mana dah? Ha? Rumah Penang. Ini rumah Bukit Bertajam. Alah, boleh je buat macam-macam bro. Aku rasa aku 1, 2, 3, 4 rumah aku settlekan dah. Sempat lagi aku settlekan dekat Gua Damansara. Aku clear ke habis. Sayur apa kau tanam berkebun? Bendi, aku tanam pokok Hasil tak? pandan. Pokok jambu tengah berbuah. Rambutan pun tengah bunga. Cepatnya kau berkebun tiba-tiba naik bunga. Agak-agak Bro, lah baik. aku dah mulakan 3 tahun lepas bro. Zaman Prince Chicky Dinsley lagi dah mula bro. Oh, Aku dah PKP awal lah. Okay, so sekarang ni aku tak pergi facial, aku tak pergi semua, aku tak pergi, alhamdulillah bro. Aku rasa macam sihat je rambut aku kan. Muka aku pun alhamdulillah aku pakai sabun je sekarang ni. Ketiak aku pun berjaya bro, tak berkarat dah. So alhamdulillah lah, alhamdulillah. Aku cakap terus terang alhamdulillah lah. Walaupun dalam keadaan macam ni sekalipun, aku rasa aku lebih bersyukur dengan apa yang aku dapat sebelum ni kerana aku dapat nikmati yang banyak benda. Aku dapat flashback ke banyak benda. Aku banyak flashback, throwback, aku back to future banyak benda. Alhamdulillah. So aku rasa macam aku appreciate sangat apa yang Allah bagi. Alhamdulillah. Dengan musim PKP ni. Kerana aku rasa this is the best time moment yang aku request. Cuma aku agak macam agaknya juga penat, bukan penat lah, tak tahu lah, aku rasa best lah lakonan sebagai realitinya dalam musim PKP ni lagi menarik lah.
Yalah, sangat Seronok menarik. tu. Hmm? Seronok-seronok juga, tapi itulah macam aku yang bekerja kena pergi jumpa orang kan. Mati akal bai bila tak dapat jumpa orang. Alah bro, Buat bagi aku Zoom boleh meeting. je. Oh, Bro, konon, this konon, this this is this konon is nak our kata so very technology. bro, this is our beginning for the new dimension, bro. Lepas ni akan wabak-wabak lain akan datang, bro. Selagi dia Ya, tak puas hati dengan Malaysia, selagi kita masih lagi mampu untuk tangani apa wabak sekalipun, selagi tu mereka akan inject banyak lagi benda. Okay? Sebab mereka nak menguasai Malaysia, tapi mereka tak mampu untuk menguasai Malaysia. Kerana Allah melindungi negara Malaysia. Tapi itulah, Malaysian sendiri kita, rakyat Malaysia kita sendiri pun masih lagi alpa, masih lagi leka, masih lagi lena, masih lagi mengadap benda-benda yang mengarut. Kau tengok kat Twitter, kau tengok kat TikTok, kau tengok dekat mana-mana pun mengarut siap, mengarut. Sumpah cakap mengarut kan. And then even dengan keadaan politik sekarang ni, dah tak ada, orang kata manusia dah rakus, dah makin orang kata mendambakan syurga dunia sehingga lupakan tentang apa yang akan terjadi tak lama lagi. Aku rasa kan PKP apa COVID-19 ni adalah satu 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 stage yang di mana Dajjal sedang mula bergerak. Bagi aku. Dajjal tengah bergerak ni. Dia tengah bergerak. Kan? Tapi orang kata benda ni tak masuk akal. Tapi tak tahu lah bagi aku. Dajjal tengah bergerak bro. Bagi aku lah. Aku rasa. Sebab dia kena ingat tau. Apa yang berlaku zaman dulu, zaman Nabi ke apa semua, sama je macam kita ni kehidupan kita. Tapi bezanya tak ada teknologi je, itu je. Kan? Tapi bila kau tengok sekarang ni, keadaan di mana Malaysia sedang diperhatikan. betul. Kan? And then ada pula mengatakan COVID-19 ni boleh berjangkit melalui mata. Bullshit. Bullshit. So, aku rasa lepas ni akan ada satu pula cadangan untuk test mata supaya dapat detect mata kita apa pula. Kalau kata detect dari mata jatuh ke hati macam mana? Kalau jatuh kaki tak apa. Kalau mereka kiranya mereka dapat mengenali Imam Mahdi. Sorry bro, aku terlalu jauh sangat fikir. Tapi aku rasa macam itulah. Sebab dia orang tak jumpa Imam Mahdi dekat Arab. Ada pandangan masing-masing. Kan? Ya, Kalau tapi kau tanya aku pun, ialah pada awalnya kan dengan dia orang kata kononnya virus ni daripada makanan-makanan eksotik, binatang-binatang eksotik. Lama-lama bila aku fikir balik, bukan dia lah. Virus ni macam mana exotic kan kat China je. dicipta? Kat Indonesia pun ada. Macam mana? Kat Indonesia pun ada. Makanan-makanan ialah makanan eksotik kat Indonesia, Malaysia ada, Indonesia ada, Philippines ada, Thailand ada. Thailand kan. Lama-lama bila aku fikir benda ni memang dicipta lah. Kalau tak dia tak spread dengan sebegitu laju. Cuba kau perhatikan balik sekarang ni kisah pelabuhan kawasan Laut Cina Selatan. Dalam kita COVID Buara ni, rupanya China ambil bahagian kita. Okay, satu. Yang keduanya, mula-mula COVID, okay, Palestin diserang oleh Israel. Okay. And then Donald Trump kan? Donald Trump bagi tahu bukan COVID-19 tapi Chinese disease. Okay. Yang ketiga. Yang keempatnya kau tengok balik. Aku kan dah cakap conflict of voice indetermination. Memang betul. Apa yang menteri cakap, apa yang kerajaan cakap, when it comes to pelaksanaan kontra.
tak sama. So it's happened. And then aku boleh tengok di mana ini membuatkan untuk menguji sejauh mana kemampuan ataupun penerimaan manusia terhadap satu benda yang mengejut. Dan ternyata Malaysia masih lagi mampu, walaupun kita tengok balik dalam keadaan kata ada yang melanggar, ada yang selamba, tapi ada sesuatu yang mereka tengah ni. Ada satu lagi video yang aku tak post lagi sebenarnya tentang, sebab aku baru dibenarkan untuk post video panjang. Selama ni aku tak dapat. Sebab tu aku hantar benda-benda biasa-biasa je. So banyak benda video yang aku dapat sebenarnya, tapi aku tak nak jadi macam orang lain yang nak buat situ, tak. Sebab bagi aku kena tahu juga fakta tu macam mana. Aku kena kaji balik fakta tu macam mana. So alhamdulillah bro, aku tak nak beritahu pun sebenarnya, tapi ada je orang yang bagi tahu dan ada orang bagi tahu dan bagi tahu. Berbanding dengan setakat berkata fakta tentang apa yang Caprice bagi ke apa semua tu, aku dah dapat awal dah. Sebelum viral pun aku dah macam, okay. So aku tak nak report. And sampailah peringkat bila LGBTQ aku tak boleh terima dah. And sebab dia start dari Malaysia. Malaysian start. So aku tengok balik kat sini, and daripada awal lagi kemenangan PH, awal lagi adalah diam Malita Nadia, kau tak tahu diam. And kau budak bodoh, kau diam. Kalau aku senang je. Bagi aku, kau bodoh, kau benak, kau tak faham, kau diam. Kau belah. And aku tak perlu orang yang smart-smart ni. And kalau kau pemikiran kau setakat pemikiran itik dengan ayam, kau jangan samakan dengan pemikiran kita orang. And walaupun kita orang ni belajar UiTM je, tapi kita mengkaji, okey, mengkaji. Okey, betul beza dia. Macam kau tak mengkaji. Kau nak menjadi babi. Itu je. So apa dah? Yalah, dalam keadaan COVID ni, macam kita kata, bila perkara ni berlaku, pihak yang lagi satu tu memang sedang melakukan sesuatu. Dia orang dah merencana benda lain dah. Di saat semua ada 180 lebih negara yang terlibat, yang dijangkiti, maksudnya mesti ada kuasa-kuasa lain yang sedang meninjau perkara-perkara lain dan mereka sekarang sedang bekerja dengan benda tu, sebab dia tahu semua negara tak tengok pun apa dah ekonomi ke apa ke, sekarang ni semua orang tengah duk sibuk. Aku tak nak isap rokok depan. Silap. Okay, so apa yang aku boleh cakap kat sini, aku rasa ada dua video kena tengok. Satu negro, kulit hitam, dan satu lagi orang putih. Diorang kata yang bahawasanya sekarang ni, lantaklah dari hearing pun, aku nak beritahu semua orang, mampus lah. Kena make this. Apa yang aku boleh cakap kat sini kan, sebenarnya ada sesuatu dekat Malaysia ni yang mereka sedang mencari. Ada sesuatu. Aku tak tahu apa dia, tapi ada sesuatu. Aku tak tahu apa dia, tapi ada sesuatu. Dan aku dapat rasakan ia ada kena mengena lah dengan Dajjal Imam Mahdi. Aku rasa. Sebab aku kena ingat sebelum berlakunya COVID-19, apa benda dah. Mesiah apa entah. Mesiah. Itu cerita pasal Dajjal bro. Betul ke virus di Beijing? Macam ni lah. Sekarang telah banyak sangat hearsay from here and there. So pada kita orang Malaysia ni, bagusnya bagus satu, kita orang Malaysia ni walaupun dalam ramai-ramai yang tak guna tu, kita ni masih lagi boleh patuh ikut arahan dan sebagainya. Kita masih lagi menerima bahan-bahan bacaan. Jadi itu beza dia bro. Kita nak katakan benda ni datang daripada China, itu adalah sangat sama. Kita kena tengok lebih luas daripada tu. Kita back to sejarah balik. Kita ingat balik Osama Laden dikatakan teroris Islam, tapi tak wujud pun Osama Laden.
Tapi Siapa pun tak diwujudkan. pernah tengok. Until now bro. 9/11. 9/11. Dalam banyak bangunan 9/11. Why? Pentagon apa nama? W World Trade WTC. Center in New York. Why? Aku tak rasa je satu benda ni lah. Aku rasa bagi aku simple je. Rakyat Malaysia jangan sewenang-wenangnya membongkar benda-benda yang tak sepatutnya dibongkar. Diamlah Iliana, kau bodoh kau diam. Kau bodoh diam. Kau benar, kau bodoh nak mampus. Kau perempuan jenis yang begitu detik tak tidak jaga, diam. Okay? Alright. Okay. Itu je aku cakap. Jangan simply kongsi semua benda kat dalam live dekat Instagram. Jangan semua benda nak update, jangan semua benda nak bercerita kat mana. Tak perlu. Tak perlu. And Mereka sedang mencari satu isu kan. Ada je dekat luar sana yang nampak macam very struggle kononnya, they are really concerned. No, actually aku pun concern dengan apa yang berlaku. Tetapi kita jangan jadi perantara. Kita jangan jadi perantara. Kan? Kita jangan jadi perantara. Kita receive the info and then we keep to ourselves and make sure our family semua terjaga. That's the most important. Especially, don't be so stupid like Liana Natasha because you so damn freaking stupid and you are nothing. You are just like freaking bitch. Shut up, fuck up. Okay? Okay? So, aku boleh cakap kat sini lah. Aku cakap terus terang Kita, rakyat Malaysia, semua kena jangan pamerkan benda sebarang negativity. Jangan pamerkan benda apa yang peribadi. Jangan nak suka-suka hati kita kat mana pergi updatekan semua benda. Bagi aku, ini semua dia orang tengah ni, detect ni. They observe. Yes, kita kena kekal tenang, sayang. We are doing. Betul. Sebab dia orang kaji Dia baju. macam masa PKP semua orang duk tergila-gila buat TikTok yang apa the coffin dance tu kan. Aku dah jadi macam oh no. Why so bangang Yang buat tu pula semua orang Islam. Memanglah the application to the Instagram. But again, itu kita dah ikut budaya orang dah tu. Tu bukan budaya kita. Even it just for fun. Benda yang tak perlu. Sekejap, aku nak hide perempuan bodoh ni. Bye. Taklah kat dia. Dah, aku dah hide dah. Okay. Sorry sikit, aku tak main TikTok pun. Sikit pun aku tak tahu pun. Aku nak register tapi orang tak bagi. So tak payah. Aku akan main TikTok juga sebab bagi aku seronok bila kat dalam sini. Aku memang daripada kecil lagi, aku cukup suka benda-benda yang cabar ni. Contoh paling dekat dulu bagi Bigo. Bigo, walau apa pun Wak Imah ni sekalipun, Bigo adalah judi. Judi. Sama ada kau main greedy ke, kau main live ke, apa ke, adalah judi. Okay. Aku kan cakap, aku terima benda tu aku buat and dapat gaji, betul. Aku tak tahu. Tapi bila aku provoke, dia tak bagi aku masuk balik, maknanya ada something. Dan aku dapat tahu juga TikTok ni asalnya daripada Bigo ni daripada Singapura. Bigo Singapura. TikTok dari US. TikTok dari China. TikTok China. TikTok China. TikTok China. TikTok China. Aku pun baru-baru ni ada lah orang ada approach. Kononnya nak buat something called macam kursus TikTok. Tapi aku not really agree. Tu aku kata kan, apa yang TikTok boleh educate people? Sebab kita entah, pula bro, orang Malaysia. Ha? Jahanam.
Pasal kita mungkin dekat China, dia orang guna TikTok tu untuk spread something yang apa ni, bawa message. Tapi bila datang kat kita, semua kita nak buat all entertainment. Aku cukup 3 tahun bro. Cukup 3 tahun. 3 tahun aku kaji bidang sosial, aku rasa setiap jua aku dapat tahu dah. Okay? Bukan aku cakap aku hebat, tak ada. Tapi Alhamdulillah, Allah bagikan, Allah kurniakan aku Tahun 4 ha? 4 tahun 4 2017 2016. hujung. Okay. Ha, so Okay. 4 tahun. Alright. Ini tahun yang keempat. Ya, Kita nak tak masuk ikut lah. kan. Tak 4 cukup years. 4 tahun ni. Kalau ikutkan 4 tahun, ikut papa masuk bulan 6. Before that lagi. Kau dah start dah. Ah. Kau papa lagi. 4 tahun. 4 tahun. Yes. Okay. So apa yang aku boleh cakap di sini bro, aku tak tahu bro, aku sebab macam mana aku nak bangkit, aku tak boleh nak bagi benda direct terpan kat sini tau. Sebenarnya aku nak kena bangkitkan siapa-siapa yang sedang betapa yang bodoh, dia bangang, tak tahu apa ni kan. Sebab bukan semua orang nampak benda ni tau. Bagi aku mungkin ada orang yang belajar tentang ilmu kasyaf ke, tasawuf ke, apa ke, tak kisahlah apa dia pun kan. Tapi kesedaran terhadap apa yang berlaku sekeliling ni pun, ramai yang tak faham apa yang sebenarnya berlaku. Dan bagi aku benda ni satu benda yang kita kena tengok setiap penjuru. Dan ada orang tanya, habis tu kalau live gaming kat Facebook bang, pun sama. Game pun ada juga tentang Illuminati, tentang Dajjal. Okay. Dan apps apa yang support Islam Juta bang? Apps apa? Senang je. Sejadah. Itu apps yang paling senang. Tak susah pun. Ambil wuduk, settle. Sejadah, solat. Wak iman sekalipun, kalau kau tak mampu untuk salat subuh, kau qadha esok. Kau tak boleh bangun, kau qadha. Kau tinggal subuh, kau qadha. And aku tak kata perfect, tapi aku tengah melatihkan diri aku supaya aku buat solat sunat qabliyatan dengan badriyatan. Ini aku ambil tempoh dalam sebulan Ramadan ni. Alhamdulillah. And even tarawih pun aku tak buat semua setiap malam, tapi bagi aku ada benda yang, banyak benda yang kita boleh buat adalah back to app solat 5 waktu, app to solat sunat waktu, solat sunat waktu, duha, tahajud, apa semua, and puasa. Dan kau nak happy tak hal, tapi kau kena back to square, back to school, back to sunnah, BTS. Dan aku dengar Blackpink kan, dengan cerita seorang penyelidik dapat cerita vaksin COVID, lepas tu dia kena bunuh dan bunuh diri. Ini semua, alah. Ini semua susah lah kita nak ni, because too many stories behind. Kita boleh baca, tetapi kita jangan ambil benda bulat-bulat dik. Okay lah, cerita pasal Atan Tuya, kononnya Najib bunuh Atan Tuya. Bertahun-tahun kita dengar benda tu. Bertahun-tahun kita dikabarkan cerita benda tu. Alih-alih bila buat sumpah laknat, satu persatu kebenaran Allah wujudkan. Jadi hati-hati dengan cerita, kerana itu menimbulkan fitnah. Kena ingat, akhir zaman, fitnah adalah satu amalan dan budaya yang sedang kita sedar atau tidak sedar, sama ada saya ataupun adik ke sesiapa pun akan terpengaruh juga. Takkan seorang pun terlepas dengan fitnah Dajjal di akhir zaman. Ya. Dan hati-hati juga dengan makanan. Kerana makanan juga merupakan sumber yang utama. Apa yang kita makan, itu yang membuatkan diri kita jadi apa. Entahlah, aku dah cakap. Aku dah jadi macam pening tu, sumpah pening. Aku fikir, aku tak nak fikir, aku fikir. So ni kita ambil lah, PKP ni datang penuh berhikmah. Kalau kata saya sendiri cakap benda ni ada hikmah dia.
Hikmah pertama, semenjak aku melangkah kaki ke Kuala Lumpur, ke Shah Alam, aku rasa ni lah waktu-waktunya yang aku bersama keluarga yang paling panjang. Selama ni kita duduk dekat luar, merantau di Kuala Lumpur, Shah Alam, Putrajaya, kita yalah bekerja kan, sibuk cari rezeki, tak kaya-kaya pun. 3-4 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru kita balik kampung. Itu pun maksimum seminggu. Sekarang ni dah hampir 3 bulan dah aku kat sini. Aku rasa macam inilah waktu yang paling lama aku dengan family aku. Daripada tahun 2001. Ini yang terlama. Jadi ada hikmah dia. Kemudian macam ramai orang tak bersetuju, kata oh solat dah tak boleh pergi masjid, kenapa arahan tak boleh pergi ke masjid dan sebagainya. Tapi di rumah kau buat ke tak? Persoalan dia. Orang yang bising-bising tu kat rumah kau buat ke tak? Jadi kita jangan menuding jari kepada sesiapa pasal benda ni. Sebenarnya dekat rumah tu waktu lebih panjang. Kau nak buat solat apa pun, sunat apa pun, semua boleh. Kau nak zikir berapa jam pun boleh. Kau tak bekerja pun. Ada baru-baru ni orang call. Orang tanya, Dip, kenapa? Aku cakap tadi baru lepas aku solat. Jadi dia tanya, kenapa lama sangat solat? Yalah, inilah waktu-waktu kita nak solat lama, duduk baca doa lama-lama. Kalau hari bekerja, habis solat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu je kita ambil. Kan? Pasal nak cepat mengejar masa. Jadi PKP ni satu yang sangat berhikmah kepada kita. Rata-rata yang ada kat dalam ni pun semua orang Islam. Jadi kita ambil lah waktu-waktu yang ada ni untuk kita pulih diri kita balik. Kan? Bukan saya nak kata saya ni terlampau ke arah keagamaan, tetapi ini adalah masa terbaik untuk kita uji balik diri kita, buat postmortem tentang diri kita, sejauh mana selama ni amal ibadah kita dengan dia. Pasal kita sebagai seorang Islam ataupun yang kita mengaku kita ni Muslim, kita kena postmortem lah sebab kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita tu kepada yang satu, iaitu Allah yang Maha Esa. Itu yang sangat penting. Jadi pada waktu-waktu begini, ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk semua. Baik untuk saya, baik untuk Ikram, ataupun semua kat dalam. Kita ambil lah pengajaran yang ada supaya kita tak lupa diri. Kan? Kadang-kadang baru-baru ni pun kadang-kadang dalam solat, bila duk pergi masjid, menangis juga kan, kata bilalah masjid ni nak buka. Kadang-kadang benda tu datang automatik. Sebab benda yang kita selama ni hidup, kita tak pernah fikir kata semua masjid nak tutup dalam tempoh yang agak panjang kan. Tambah bulan Ramadan, kita tak pernah terfikir kata tarawih tak akan ada di semua masjid ataupun surau. Kita tak pernah terfikir langsung. Tetapi sekarang ni, benda ni dah berlaku. Ramai yang kata 2020 ni adalah satu tahun yang orang tak nak ingat dah selepas ni. Jadi kalau kata ada pengalaman ataupun memori hanya sekadar 2019. Ramai yang kata 2020 ni is about nothing. Kan? Tidak ada pengalaman manis. Tambah pula mereka-mereka yang mana ahli keluarga terkena jangkitan ataupun ahli keluarga yang meninggal. Bila ada ahli keluarga yang meninggal, sebenarnya sayu juga. Pasal apa? Tak ramai yang boleh hadir tau. Tak ramai yang boleh hadir. Tetapi benda tu berbalik kepada fitrah kita yang asal. Iaitu apa ni kita panggil macam solat jenazah ataupun pengurusan jenazah, sekurang-kurangnya kena ada seorang yang buat benda lah tu. Maksudnya PKP ni dia ajar kita balik back to basic tau. Sebenarnya tak perlu. Kau cakap pasal ni kan, kau perasan tak? Yang mana baik-baik dia tarik satu. Betul? Dan sekarang ni Ustaz Kazim Ilyas tengah tak boleh tidur tau. 2 bulan lebih. Dan sebenarnya kita tak sedar
bahawasanya kita dah makin kurang keramatnya tau. Sebab dah Hmm. bila otak-otak ataupun legend-legend yang dah pergi, amal jariah, amalan yang dibuat tu sama tak apa yang kita buat? Tak. Dia punya rutin Sedar ataupun harian diorang tu, mereka ni lah yang menyelamatkan. sedar ataupun tak, bagi yang mengikuti perkembangan yang setiap kali apa ni Datuk Isham KKM tu buat statement perasan tak sewaktu kes kita meningkat kepada 105 orang kematian, 99 orang yang meninggal itu adalah warga emas yang berusia 50 ke 70 tahun. Melayu Ah, Islam. Melayu Islam. Apa dia? Melayu Islam kan? Ya, dan majoritinya Melayu Islam. Jadi dekat situ kita nampak bahawa yalah, tak tahu. Mungkin this virus to kill all the old people, we don't know. Just dia nak tinggalkan orang-orang yang muda. Pasal kawan saya pun, he's a frontliner, bertugas dekat Hospital Sungai Buloh. Dia pun beritahu, dia kata untuk orang muda ni, for those yang fit, tak ada apa-apa penyakit sampingan, tak ada jantung, tak ada darah tinggi, dia kata memang insyaAllah kalau kata dapat treatment tu boleh baik dengan cepat. Tetapi for those yang ada penyakit-penyakit sampingan macam kencing manis ke, jantung, buah pinggang dan sebagainya, itu dia kata agak sikit sukar. Jadi kalau kata kita melihat kepada statistik, 99 orang dari 105 orang adalah warga emas. Jadi kepada sebenarnya benda ni pun Ikram macam untuk engkau, untuk aku, sebab kita tinggal dengan mak kita. Usia dia orang dah berapa. Jadi dekat sini kita yang kena ambil extra careful tau. Aku sampai hari ni, hari tu ada mak aku kata, jom nak ikut pergi ambil, adalah aku pesan nasi apa semua kan, dia nak ikut aku duduk dalam kereta. Aku tak bagi mak keluar. Walaupun aku tahu dia dah bosan duduk dalam rumah. Kan? Sebab kita ni kita, it's not about kita takut mati ke apa, tetapi ialah selagi kita boleh menghindari keluarga kita daripada terkena virus itu adalah lebih baik. Terutamanya parents kita lah. Sehingga hari ni pun macam aku pun, abang aku kerja, kakak aku kerja, aku pun cakap kalau kata korang dah kerja, berjumpa dengan orang ramai, kalau nak datang rumah pun tak payah nak datang ke Arab, ataupun datang tak payah tidur. Sebab kita tak tahu dengan siapa dia orang berjumpa tiap-tiap hari. Kan? Tapi nampak benda tu nampak macam dia orang kata, apa hal kau ni poyo sangat. Kan? Sampai tak bagi kami datang rumah. Aku kata no, benda ni kita kena faham. Sebab tak ada siapa yang minta benda ni berlaku. Kan? Jadi bila aku yang duduk dengan mak aku, yang mak aku pun tahun ni dah nak masuk 70. Jadi aku kata no, orang tua ni kita kena extra care untuk dia. Walaupun sakit macam mana ataupun dia bosan macam mana pun, better dia duduk dekat dalam rumah, kita cuba menggembirakan dia. That's the most important. For those yang living with the parents, ini benda yang you all kena buat lah. Jangan kata you all duduk dengan parents, you all duduk keluar balik apa semua, kita tak tahu dekat mana korang nak kena. Sekarang ni pula tambah kita jadi macam was-was ataupun tak berapa yakin. Kalau kata saya sendiri pun ataupun aku sendiri kerap, aku tak berapa nak yakin untuk nak keluar. Sebab apa sekarang ni, pasal aku ada terbaca ada kes-kes yang mana orang itu dijangkiti tetapi dia tidak ada apa-apa sejarah background. For example, dia tak ada perjalanan ke luar negeri, dia tak ada close contact dengan for those yang dah positif COVID. So how orang tu boleh kena? Jadi satu benda, na'udzubillah, kita minta benda ni bukan airborne. Kalau kata airborne, lagi ramai kematian ataupun lebih ramai yang akan dijangkiti. Jadi apa yang kerajaan kita dah buat PKP, walaupun ramai yang bising apa semua, inilah benda yang kita kena hadap. Kita kena bersabar, banyak-banyak sabar. Kalau ikut bosan, aku pun bosan. Kau tahulah kita, kau duduk kat KL tak lekat duduk kat rumah.
Kan? Keluar pagi, balik tengah malam sambung sampai ke pagi, balik rumah tidur 4-5 jam, lepas tu pergi masuk kerja. Rutin macam tu, pusing. Dan sekarang ni bila dah jadi yang macam ni, come on lah. Macam aku kerja yang berjumpa dengan orang. Seriously, memang tiap-tiap hari bangun tengok baju. Baju yang duk tergantung tu tak di-iron pun, makin penuh. Kalau hari biasa baju hilang separuh, kan? Seminggu sekali baju nak kena basuh, 2 minggu sekali, 3. Satu baju-baju kemeja tak di-iron dan sebagainya. Dah duduk rumah nak pakai apa lagi? Pakai t-shirt, template cut, seluar pendek, itu je lah. Selagi tak kotor, tak tukar. Kan? Itulah kadang-kadang bila tengok baju-baju yang digantung kat dalam bilik ataupun dalam almari tu, nampak sedih juga. Kan? Kata, ya Allah, baju semua cantik-cantik. Ada pula hari tu uniform kerja dapat apa semua kan. Sampai 4-5 pasang. Tapi tiba-tiba tak terpakai sehingga hari ni. Kan? Jadi, tiap-tiap akan terasa sayu pasal apa? Kita tak keluar. Ada juga rasa bersalah, kata, ini kalau kata orang tengok aku, orang kata aku tak bekerja. Kata, kerja aku kerja berjumpa dengan orang. So pada waktu ni, siapa yang nak berdepan tu face cannot. Kan? Jadi kita kena sabar, hari-hari kita kena doa. Hari-hari aku doa, daripada start hari tu PKP sampai hari ni tak putus-putus aku kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau lindungilah aku dan seluruh rakyat Malaysia daripada dijangkiti virus COVID-19. Kau musnahkanlah virus ini dari bumimu, ya Allah, dan kau sembuhkanlah mereka-mereka yang dijangkiti dengan virus ini. Semoga mereka kembali sihat dengan keputusan yang negatif. Amin. Hari-hari kan, walaupun yang kena positif tu bukan ahli keluarga, tetapi ada juga kawan saya 2-3 orang yang dah kena. Polis dari Bukit Aman kena, kemudian yang Sabah baru-baru ni, yang one of the doctor, the frontliner kena. Kesian. Itu pula lagi kesian dekat doktor tu, anak tunggal tu. Tapi Alhamdulillah, dia punya parents negatif. Cuma dia saja rasanya masih lagi quarantine. Dah more than 2 weeks dah. Doktor muda, cantik, lawa. Kan? Lawa tu yang tak tahan tu. Kesianlah juga pasal dia anak tunggal. Kan? Bila dia anak tunggal, bayar kalau dia anak tunggal. Sekira dia umur berapa panjang, macam mana mak bapak nak meneruskan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dia satu-satunya pemata dalam keluarga kan. Jadi kita kena ambil benda ni, jangan kita fikir diri kita je. Kan, bila kita nak keluar, nak lepak dengan kawan-kawan baru-baru ni, bila kata, oh semua dah boleh keluar, oh semua nak lepak mamak. Come on guys, come on. Kita jangan terlampau jadi monyet sangat. Kan, kita jangan jadi monyet. Seolah-olah kita ni terkinja-kinja kan. Kita jangan fikir pasal diri kita, kita fikir orang sekeliling kita. Especially for those yang duduk dengan parent. Dan parent pula dah cecah umur yang 50 ke atas dan sebagainya. Please, extra care untuk dia orang. Lah, aku nak kongsi dengan korang lah kan. Korang pula aku tak tahulah macam mana waktu-waktu yang macam ni. Tapi kita kena muhasabah diri lah. Ini adalah tempoh untuk kita semua muhasabah diri. Kemudian kita postmortem diri kita. Selama ni aku lalai, aku leka, semayang apa semua, tungging terbalik, tak cukup waktu dan sebagainya, asyik qada. Ini adalah the best time untuk kita back to basic, cukupkan waktu solat. That's the most important. Cepat ke lambat, tak kisah. Tapi for starting, you have to do it.
Ya, kita belum bebas lagi. Kita belum bebas penuhnya lagi. Kan, saya menjangkakan mungkin kita akan ada gelombang kedua selepas PKPB ni. Tapi bismillah min zalik lah, kita minta lindung supaya perkara tu tidak berlaku. Tetapi terdetik dekat hati kata berkemungkinan akan berlaku lagi. Kalau kata kita tak extra careful. Kan? Jadi itulah, tak payahlah kita nak fikir hal diri kita nak keluar melepak dan sebagainya. Kan, siapa tak rindu nak jumpa kawan-kawan kan, tambah orang-orang yang sedang bercinta lagi kan, couple-couple apa semua orang, sedangkan orang yang dah plan nak kahwin pun tak boleh nak kahwin pada waktu-waktu yang macam ni. Macam mana? Please think about it kan. Inilah masa dia untuk kita duduk, kita muhasabah pasal diri kita. Sebelum-sebelum ni mungkin kita jahil, mungkin ini masa yang paling sesuai, dah duduk kat rumah tu tengoklah ceramah agama ke, buku agama ke, kemudian fikir balik dengan diri sendiri kan, amal ibadat kita ni. Sebab Tuhan pun bagi kat kita benda-benda yang macam ni, bukan dia saja bagi kan, dia bukan saja-saja kat kita, dia bagi pun dia nak tengok juga hamba-hamba dia ni kan, macam mana dia orang terima dugaan yang macam ni, dia orang seronok ke apa ke kan. Pada awalnya dulu itulah macam-macam kita, ialah first time kan, jadi kita tak bolehlah nak larang orang tu nak buat itu dan ini. Tapi dah lama-lama kita pun memahami kan betapa bosannya bila kita duduk kat rumah. Tapi di samping kita nak buat TikTok ke apa, you all nak buat-buatlah, pasal itu dah terlampau bosan. Tetapi janganlah terlampau ber-TikTok sampai muhasabah diri kita pun kita tak sempat nak buat. Macam mana nanti kita nak jawab? Sebab apa? Tempoh ni dia dah bagi kat kita sangat cantik kan. Jadi terpulanglah kepada kita sama ada dalam tempoh PKP ini yang dah masuk hari yang ke-50, hari lebih dah kita ni, dah nak masuk 2 bulan dah, kita fikir balik tentang diri kita lah. Bukan saya nak kata saya ni terlampau baik, saya pun jahil juga. Ikram lagilah, bapak segala jahil kan. Tapi kita kenalah muhasabah, kita check and balance lah tentang diri kita. Walaupun masa ni yang penting belum ketiak, belum putih, belum fikir cukup kan. Tapi kejarlah masa yang dia dah bagi pada kita ni supaya kita cukupkan amal ibadah kita. Bosan lah kau adik. Bosan. Tak payah. So dia orang pun lagi sesatkan lagi diri. Tak ada solat, tak ada selawat, tak ada buat apa. Main game, menghadap TikTok, main Twitter, lontarkan gambar-gambar melancap tu semua, buka maruah, buka itu yang terbaik. Okay. Zaman PKP ni zaman akhir zaman. Kita nak mati, nak kiamat dah. Nak kiamat boleh apa, kita enjoy lah the life. Okay. So the best thing is now is don't care about solat, don't care about selawat. Just do it whatever you want to do. It's up to you. And lagi cepat, lagi bagus. Aku tak nak lama-lama kat dunia ni. Biar kiamat cepat. Dan aku paling gegam sekarang ni adalah Dajjal. So aku cari dia. Dan inilah hasil wajah tergabut. Tetapi lagi selepas ni dengan blog. Okay, alright. Thank you.